Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Terima kasih kerana sudi menonton channel Umi Ku Sayang lagi. Okey, pada kali ini Umi ingin menyampaikan 50 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah yang menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah puji. Surah Luqman ayat 12. Luqman Al-Hakim mengajak anaknya ilmu yang datang dari sisi Allah yang Maha Mengetahui. Beliau pernah berpesan dan memberikan lebih daripada 50 nasihat kepada anaknya. Di antaranya, pertama, wahai anak kesayanganku, Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan dirimu dalam kepekatan malam. Semasa engkau bersolat atau tidur lena di belakang tabir di dalam istana, dirikanlah solat dan jangan engkau berasa ragu untuk meninggalkan perkara makruh dan melempar jauh segala kejahatan dan kekejian. Kedua, wahai anakku, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesungguh yang menyebabkan untuk tidak menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Takutilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takut, iaitu takwa. Tentulah engkau akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah. Ketiga, wahai anak, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Keempat, wahai anakku, bersyukurlah kepada Tuhanmu kerana kurniaannya orang yang mulia tidak mengingkari penciptanya kecuali orang yang kufur. Kelima, wahai anakku, bukanlah satu kebaikan namanya bila mana engkau selalu mencari ilmu, tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya. Hal itu tidak ubah seperti orang yang mencari kayu api. Maka setelah banyak, ia tidak mampu memikulnya. Padahal, ia masih mahu menambahkannya lagi. Seterusnya, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam ke dalamnya. Jika engkau ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, wahai anakku, orang-orang yang sentiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang insaf dan sedar setelah mendapat nasihat orang lain, maka dia akan sentiasa menerima kemuliaan dari Allah SWT juga. Ke-8, wahai anakku, jadikanlah dirimu dalam segala tingkah laku sebagai orang yang tidak ingin menerima pujian atau mengharap sanjungan orang lain, kerana itu adalah sifat riya yang akan mendatangkan cela pada dirimu. Ke-9, wahai anakku, jangan engkau berjalan sombong serta takbur. Allah SWT tidak meredai orang yang sombong dan takbur. Ke-10, wahai anakku, selalulah baik tutur kata dan halus budi bahasamu serta manis wajahmu. Dengan demikian engkau akan disukai orang melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga. Ke-11, wahai anakku, bila mana engkau mahu mencari kawan sejati, maka ujilah dia terlebih dahulu dengan berpura-pura membuat dia marah. Bila mana dalam keadaan kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan kamu, maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila tidak demikian, maka berhati-hatilah. Ke-12, wahai anakku, apabila engkau berteman, tempatkanlah dirimu padanya sebagai orang yang tidak mengharapkan sesuatu daripadanya. Namun, biarkanlah dia yang mengharapkan sesuatu darimu. Ke-13, wahai anakku, sesiapa yang penyayang tentu akan disayangi. Sesiapa yang pendiam akan selamat daripada berkata yang mengandungi racun. Dan sesiapa yang tidak dapat menahan lidahnya dari berkata kotor, tentu akan menyesal. Ke-14, wahai anakku, bergaul rapatlah dengan orang yang alim lagi berilmu. Perhatikan kata nasihatnya, kerana sesungguhnya sejuklah hati ini mendengar nasihatnya. Hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata-katanya, bagaikan tanah yang subur lalu disirami air hujan. Ke-15, wahai anakku, janganlah engkau mudah ketawa kalau bukan kerana sesuatu yang menggelikan hati. Janganlah engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti. Janganlah engkau bertanya sesuatu yang tidak ada guna bagimu, dan janganlah mensia-siakan hartamu. Ke-16, wahai anakku, sekiranya kamu di dalam solat, jagalah hatimu. Sekiranya kamu makan, jagalah kerongkongmu. Sekiranya kamu berada di rumah orang lain, jagalah kedua matamu. Dan sekiranya kamu berada di kalangan manusia, jagalah lidahmu. Ke-17, wahai anakku, usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata yang busuk dan kotor serta kasar, kerana engkau akan lebih selamat bila berdiam diri. Kalau berbicara, berusahalah agar bicaramu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ke-18, wahai anakku, berdiam diri itu adalah hikmah perbuatan yang bijak, sedangkan amat sikit orang yang melakukannya. Wahai anakku, janganlah engkau menghantarkan orang yang tidak cerdik sebagai utusan. Maka, bila tidak ada orang yang cerdik, sebaiknya dirimulah sahaja yang layak menjadi utusan. Ke-20, wahai anakku, janganlah engkau bertemankan dengan orang yang bersifat talam dermuka, kelak akan membinasakan dirimu. Ke-21, wahai anakku, sesungguhnya orang bertalam dua muka bukan seorang yang jujur di sisi Allah SWT. Ke-22, wahai anakku, jauhilah sifat dusta, sebab berbohong itu mudah dilakukan, bagaikan memakan daging burung. Padahal sedikit saja berdusta itu telah memberikan akibat yang berbahaya. Ke-23, wahai anakku,
Sesiapa yang berbohong, hilanglah air mukanya. Dan sesiapa yang buruk akhlaknya, banyaklah duka citanya. Ke-24, wahai anakku, bersabarlah di atas apa yang menimpa dirimu. Kerana yang demikian itu menuntut kepastian kukuh daripadamu dalam setiap kejadian dan urusan. Ke-25, wahai anakku, apabila engkau mempunyai dua pilihan di antara takziah orang mati atau hadir majlis perkahwinan, pilihlah untuk menziarahi orang mati, sebab ia akan mengingat kamu kepada kampung akhirat, sedangkan menghadiri pesta perkahwinan hanya mengingatkan dirimu kepada kesenangan duniawi sahaja. Ke-26, wahai anakku, janganlah engkau makan sampai kenyang yang berlebihan, kerana sesungguhnya makan yang terlalu kenyang itu adalah lebih baiknya bila makanan itu diberikan kepada anjing saja. Ke-27, wahai anakku, janganlah engkau terus menelan sahaja kerana manisnya barang, dan janganlah terus memuntahkan sahaja pahitnya sesuatu barang. Kerana manis belum tentu menimbulkan kesegaran dan pahit itu belum tentu menimbulkan kesengsaraan. Ke-28, wahai anakku, aku pernah makan makanan yang baik dan memeluk yang terbaik. Tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lazat daripada kesihatan. Ke-29, wahai anakku, seandainya perut dipenuhi makanan, akan tidurlah akal fikiran, tergendala segala hikmah dan lumpuhlah anggota badan untuk beribadat. Ke-30, wahai anakku, apabila perutmu telah penuh sesak dengan makanan, maka akan tidurlah fikiranmu, menjadi lemah hikmahmu dan berhenti, iaitu malas seluruh anggota tubuhmu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hilanglah kebersihan hati, jiwa dan kehalusan pengertian yang dengan sebab keduanya lah dapat diperoleh lazatnya munajat dan berkesannya zikir pada jiwa. Ke-31, wahai anakku, makanlah makananmu bersama-sama dengan orang yang takwa dan musyawarahlah urusanmu dengan para alim ulama dengan cara meminta nasihat dari mereka. Ke-32, wahai anakku, jangan engkau berlaku derhaka terhadap ibu dan ayahmu dengan apa jua sekalipun, melainkan apabila mereka menyuruhmu derhaka kepada yang maha berkuasa. Ke-33, wahai anakku, Allah mewasiatkan dirimu berbuat baiklah dengan ibu dan ayahmu. Justru jangan engkau mengherdik mereka dengan perkataan maupun perbuatan dibenci. 34, wahai anakku, seandainya ibu bapamu marah kepadamu kerana kesilapan yang kamu lakukan, maka marahnya ibu bapamu itu adalah bagaikan baja bagi tanam-tanaman. Ke-35, wahai anakku, orang yang merasa dirinya hina dan rendah diri dalam beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan lebih dekat kepada Allah dan selalu berusaha menghindarkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 36, wahai anakku, seorang pendusta akan lekas hilang air mukanya kerana tidak dipercayai orang, dan orang yang telah rosak akhlaknya akan sentiasa banyak mengelamunkan hal-hal yang tidak benar. Ke-37, wahai anakku, andainya ada sebutir biji sawi terpendam di dalam batu, pasti ketahuan jua oleh Tuhanmu yang maha melihat. Allah amat mengetahui segala sesuatu, zahir maupun batin, atau apa jua yang engkau sembunyikan di dalam dadamu. Ke-38, wahai anakku, ketahuilah memindahkan batu besar dari tempatnya semula itu lebih mudah daripada memberi pengertian kepada orang tidak mahu mengerti. Ke-39, wahai anakku, engkau telah merasakan betapa beratnya mengangkat batu besar dan besi yang amat berat. Tetapi akan lebih lagi daripada semua itu adalah bila mana engkau mempunyai jiran yang jahat. Ke-40, wahai anakku, aku pernah memindahkan batu bata dan memikul besi, tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih berat daripada hutang.
Ke-41, wahai anakku, jauhkan dirimu dari berhutang. Kerana sesungguhnya berhutang itu boleh menjadikan dirimu hina di waktu siang dan gelisah di waktu malam. Ke-42, wahai anakku, apakah tidak engkau perhatikan apa yang Allah bentangkan bagimu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, daripada kebaikan yang amat banyak. Ke-43, wahai anakku, apa yang engkau nikmati di kehidupan ini lantaran kurniaannya, yang penuh keamanan, keimanan dan kebaikan yang melimpah ruah. Di taman dunia yang subur mekar dengan bunga-bungaan serta tumbuhan yang berseri-seri. Ke-44, wahai anakku, ambillah harta dunia sekadar keperluanmu sahaja dan nafkahkanlah yang selebihnya untuk bekalan akhiratmu. Ke-45, wahai anakku, janganlah engkau condong kepada urusan dunia dan hatimu selalu disusahkan oleh dunia saja. Kerana engkau diciptakan Allah SWT bukanlah untuk dunia saja. Sesungguhnya tiada makhluk yang lebih hina daripada orang yang terpedaya dengan dunianya. Ke-46, wahai anakku, jangan engkau buang dunia ini ke bakul sampah kerana nanti engkau akan menjadi pengemis yang membuat beban orang lain. Sebaliknya, janganlah engkau peluk dunia ini sehingga meneguk habis airnya. Kerana sesungguhnya, jika engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka. Ke-47, wahai anakku, tidak ada kebaikan bagimu untuk mempelajari apa yang belum tahu, sedangkan kamu belum beramal dengan apa yang kamu tahu. Ke-48, wahai anakku, ingatlah dua perkara, iaitu Allah SWT dan mati. Lupakanlah dua perkara lain, iaitu kebaikanmu terhadap hak dirimu dan kebaikanmu terhadap orang lain. Ke-49, wahai anakku, kehinaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT lebih mendekatkan diri daripada mulia dengan maksiat, perkara yang menyebabkan dosa kepadanya. Janganlah anakku undurkan melakukan taubat, sebab kematian datangnya tiba-tiba, sedang malaikat maut tidak memberitahunya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ke-50, wahai anakku, sesungguhnya lama bersendirian itu dapat memahami untuk berfikir, dan lama berfikir itu adalah petunjuk jalan ke syurga. Begitulah adik-adik 50 nasihat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putera kesayangannya. Semoga ianya bermanfaat untuk diri kita semua. Wallahu alam. Hanya Allah saja yang mengetahui apa yang benar. Sekian, terima kasih. Hingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.